Zaman penjajahan British di tanah Melayu meninggalkan impak besar kepada kaedah pembentukan negara. Malaysia, kesan campur tangan British melalui perubahan dan dasar yang mereka perkenalkan, juga telah mencorakkan banyak elemen sosial dalam hidup kita tanpa kita sedar atau tidak. Yang kita akui ada baik, buruknya, bagi sesetengah orang, mereka melihat legasi penjajahan Britain rata-ratanya sebagai sesuatu yang positif. Ada yang melihat Britain hanya perosak. Berikut adalah 5 legasi terbesar telah tinggalkan British, yang membawa kepada identiti Malaysia tetapi dalam masa sama memang meninggalkan parut luka kepada masyarakat kita. 1. Kemajmukan masyarakat sering diangkat sebagai identiti tunjang negara kita. Kepelbagaian etnik ini bagaimanapun malangnya, turut boleh dilihat sebagai sesuatu yang positif atau negatif apabila urusan penciptaan dasar atau penentuan hala tuju negara ditentukan. Secara ringkas kita semua tahu kemajmukan masyarakat kita bukanlah berlaku ketika zaman Britain mentadbir semata-mata. Pedagang-pedagang dari tanah Arab, China, India dan Eropah telah pun hadir ke tanah Melayu lebih awal lagi sebelum mana-mana penjajah menguasai tanah air kita. Kehadiran mereka ke sini menyebabkan ada di kalangan pedagang memilih untuk terus kekal di tanah Melayu, berkahwin dan beranak pinak dengan orang tempatan menghasilkan keturunan seperti Serani, Kristang, Baba dan Nyonya dan Chetty, di mana berlaku asimilasi bangsa, keturunan dan agama dengan orang tempatan. Penjajahan Britain di tanah Melayu pula boleh dilihat sebagai gelombang kedua kedatangan. Ketika Britain memerlukan jutaan pekerja yang diupah dari tanah besar India dan China untuk melakukan kerja-kerja berat, dibawa khas melalui kapal-kapal dalam kumpulan-kumpulan khas, hadir sebagai warga British. Perancangan awalnya adalah untuk kumpulan-kumpulan ini bekerja, membina kehidupan dan simpanan sebelum pulang ke tanah air masing-masing meneruskan hidup. Bagaimanapun tindakan Britain seakan enggan menguruskan penghantaran pulang mereka serta desakan masyarakat India dan China untuk terus menetap di tanah Melayu khususnya ketika rundingan kemerdekaan sudah dimulakan, membolehkan status kewarganegaraan secara jus soli diberikan kepada mereka yang tergolong dalam kumpulan ini. Situasi ini jelas mengubah komposisi penduduk khususnya di tanah Melayu secara rasmi, mengangkat orang Cina dan India yang hadir menjadi segmen terbesar dalam populasi minoriti. 2. Sistem persekolahan ala Barat. Sistem persekolahan yang kita amalkan sekarang masih ketara pengaruh Britishnya. Ini kerana sistem kita memang diambil daripada sistem pendidikan yang dibentuk oleh British. Pada era penjajahan, Britain merangka 4 aliran sekolah. Aliran Inggeris, sekolah aliran Cina dan Tamil untuk anak-anak pendatang dari tanah besar Cina dan India dan sekolah aliran Melayu. Sistem sekolah pondok yang diamalkan masyarakat Melayu sebelum itu mula mendapat tekanan Britain, sehinggakan menjadi kurang popular di kalangan masyarakat tempatan. Ini disebabkan ramai ibu bapa ketika itu melihat hanya dengan bersekolah di bawah sistem Britain, meninggikan peluang untuk mampu belajar bahasa Inggeris serta duduk dalam sistem yang lebih teratur. Kita secara amnya masih menggunakan sistem sama yang dipelopori Britain dari segi tahap-tahapnya, yang dibahagikan kepada peringkat rendah dan menengah. Dari aspek uniformnya pun masih banyak persamaan di mana jenis pakaian yang diperkenalkan masih sama. Bezanya kini sudah ramai menutup aurat berbanding uniform sekolah zaman dulu yang mengutamakan seluar pendek dan pakaian jenis pinafore. Institusi sekolah kita juga masih mengekalkan nama sekolah berorientasikan gereja yang digunakan, walaupun sukatannya sudah diubah, dengan sekolah yang mempunyai nama St. Convent, Methodist dan sebagainya kekal dinamakan sebegitu sehingga ke hari ini walaupun pelajarnya mungkin majoritinya Islam. 3. Sekolah jenis kebangsaan. Perlukah kami kategorikan kewujudan sekolah jenis kebangsaan atau SJK ke dalam satu kategori legasi? Berbeza perlu rasanya, kerana ini adalah antara legasi yang masih menghantui masyarakat kita. Seperti yang sudah kami nyatakan di atas, kewujudan sistem pendidikan vernakular adalah ciptaan Britain, yang kekal wujud disebabkan oleh kegagalan Britain menguruskan kepulangan kumpulan pekerja dari India dan China kembali ke tanah air mereka. Oleh itu, semasa pembentukan perlembagaan negara kita, hak untuk mengekalkan sistem pendidikan vernakular menjadi antara perkara yang telah dipersetujui, disebut dalam perkara 152 perlembagaan negara kita. Bagaimanapun bagi menyeimbangkan kebenaran ini, warga negara Malaysia haruslah mengiktiraf kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan hanya bahasa Melayu layak digunakan.
Dalam urusan-urusan rasmi, ada pihak melihat kewujudan sistem sekolah majmuk ini sebagai positif, ada juga yang melihatnya sebagai sesuatu yang negatif sehingga menjejaskan perpaduan kaum di kalangan masyarakat kita. Apa pula pandangan anda? 4. Parlimen dan demokrasi. Sistem parlimen yang dijalankan oleh kerajaan kita dibentuk berdasarkan kepada sistem Westminster. Britain masih diamalkan di United Kingdom sendiri. Dengan mengkategorikan pengasingan kuasa kepada beberapa peringkat, Britain merangka sistem Westminster ini agar pembentukan dasar dapat berlaku dengan adil dan saksama. Namun ekoran daripada hasrat itu jugalah, ada masanya sesuatu keputusan itu tidak dapat dibuat, apabila tidak ada kata sepakat menyukarkan langkah diambil. Sistem kita boleh dikatakan sangat mirip dengan sistem Britain, dengan peletakan YDP Agong sebagai pemerintah tertinggi dibantu Perdana Menteri dengan barisan kabinet yang dipilih beliau. 3 cabang pengasingan kuasa iaitu cabang eksekutif, kehakiman dan legislatif membentuk komponen terbesar pengasingan kuasa kita. Kita juga mengamalkan sistem 2 dewan dalam parlimen iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dan penggunaan sistem pilihan raya untuk menentukan keabsahan wakil kepada Dewan Rakyat. Istilah parlimen itu sendiri adalah pinjaman istilah dari Britain. Penggunaan sistem berasaskan parlimen ini akhirnya memadamkan legasi sistem pemerintahan berasaskan Kesultanan Melayu berasaskan pembesar dan wazir, mengenepikan jawatan seperti bendahara, temenggung, laksamana dan syahbandar hanya sebagai nama rumah-rumah sukan di sekolah. Selain kita dan Britain, beberapa buah negara bekas jajahan Britain lain seperti Australia, New Zealand, India, Singapura dan Jamaica turut sama mengamalkan sistem serupa. 5. Pembentukan sempadan antara masyarakat. Membaca sejarah masyarakat kita zaman lampau, seronok sebenarnya membayangkan bagaimana masyarakat rantau ini baik yang tinggal di Tanah Melayu, Kepulauan Jawa, Borneo, Sumatera termasuklah. Beberapa kawasan lain boleh bergerak ke sana sini secara bebas. Asimilasi masyarakat zaman dahulu meluas. Seakan-akan tiada sempadan. Hasilnya, di Malaysia kita ada etnik-etnik seperti Bugis, Jawa, Siam dan Kerinci yang masih mengekalkan identiti mereka selepas bergenerasi lamanya nenek moyang mereka hadir ke sini. Dengan kehadiran penjajah khususnya Britain yang banyak melakar semula garis sempadan kita. Ekoran